A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saat ini saya Muhammad Adib Aminuddin bin Naharuddin A183437 ingin berkongsi atau membahaskan tentang suatu perkara yang di mana ia amat penting bagi remaja pada masa kini dan akan datang. Peribahasa pernah mengatakan melontor buluh biarlah dari rebung. Tajuk kita pada hari ini ialah dakwah, iaitu dakwah kepada golongan mat rempit di Kuala Lumpur. Di sini kita akan membahaskan 5 perkara penting tentang topik yang kita akan bincangkan. Antaranya pendahuluan, faktor terjebaknya remaja di dalam alam rempit, cabaran dakwah kepada mereka, cara berdakwah kepada mereka, dan kesimpulan yang kita boleh ambil daripada apa yang telah kita bincangkan. Sebelum kita meneruskan perbincangan tajuk kita pada saat ini, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Dakwah biasanya berarti mengajak kepada Islam. Bahasa Arab dakwah. Dakwah bermakna secara harfiah menyeru atau mengajak. Seseorang umat Islam yang mengamalkan dakwah, sama ada seorang pekerja agama atau dalam suatu usaha masyarakat sukarelawan, digelar suatu da'i. Jamak dakwah. Seorang da'i menjemput orang untuk memahami Islam melalui proses dialog dan dapat dikategorikan dalam sesetengah kes sebagai persamaan agama dengan suatu mubalik. Qala Allah Ta'ala minal Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya, serulah iaitu manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nahl ayat 125. Tujuan utama kita menunjukkan atau memfokuskan di Kuala Lumpur kerana Kuala Lumpur merupakan ibu negara bagi Malaysia dan merupakan antara peratus tertinggi bagi kes rempit di antara 14 buah negeri yang terdapat di Malaysia. Dan di sini juga saya melampirkan antara gambar kes rempit yang telah ditahan oleh pihak berkuasa. Ini adalah contoh-contoh gambar yang di mana remaja ditangkap atas sebab melanggar undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sudah terang lagi bersuluh, zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan terjebaknya remaja di dalam alam rempit antaranya adalah kelemahan didikan agama dan moral diri remaja. Sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa, terikut-ikut dengan sikap negatif rakan sebaya, sikap individualistik masyarakat, dan pengaruh negatif media massa. Ini menyebabkan remaja tertarik dengan apa yang dilihat di depan mata mereka. Akhir zaman yang makin mencabar, hati gelap tidak lagi takut atau lebar, hanya mengikut kata hati dan nafsu. Benda betul disalahkan dan benda salah dibetulkan. Seterusnya ialah cabaran dakwah kepada mereka. Antara cabaran dakwah yang dapat kita lihat di sini ialah mereka lebih mencintai dunia dan tidak takut akan mati. Seterusnya, mereka tidak rasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Hati keras, ego mereka yang jauh tinggi menggunung. Mereka lebih menggunakan hukum akal dalam berlumba, tidak menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh syariah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana kurangnya iman, lebih percaya kepada hawa nafsu mereka sendiri. Perkara terakhir yang ingin kita bincangkan ialah cara untuk berdakwah kepada golongan mak rempit. Antara cara untuk berdakwah kepada golongan mak rempit ialah kita perlu menegur secara baik dan berhemah. Selain itu, kita boleh perlahan-lahan mengajak mereka untuk pergi ke masjid, untuk melibatkan diri dalam program kelas mengaji, ceramah atau kelas fardu ain.
Kita juga boleh menceritakan kepada mereka tentang seksa azab kubur, atau kita boleh menceritakan kepada mereka tentang bahayanya lumba haram yang boleh mengakibatkan mati yang sia-sia. Jika mereka ingin juga berlumba, kita boleh mengajak mereka untuk berlumba di tempat yang betul, seperti mana litar yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Kita perlu selalu mengingatkan mereka kepada mati. Jika mereka tidak mendengar apa yang telah kita sampaikan, maka dengan cara terakhir kita boleh berdakwah melalui media sosial. Melalui media sosial itu, kita boleh menyampaikan segala apa yang maklumat yang kita ingin sampaikan kepada mereka agar terkesan di hati mereka. Kerana dengan kata-kata yang baik dan cara yang betul dapat melembutkan hati sekeras batu. Sebagai penghias bicara akhir, kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada apa yang telah dibincangkan sebelum ini, ibu bapa perlu lebih teliti kepada anak-anak kerana segalanya bermula di rumah. Lahirnya bayi seperti kain putih, coraknya dihiasi dengan akhlak yang diajarkan. Secantik pandangan mata, seindah apa yang dirasa. Jika baik ajarannya, maka cantiklah akhlaknya. Sekian daripada saya, Muhammad Adi Aminuddin bin Naharuddin, A183437. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang buruk juga datang daripada Allah, tapi atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.